Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan bincangkan learning outcome 10.1 D1, discuss the graph of displacement versus time. So graph displacement versus time. So apa dia graph displacement versus time? Okay, graph displacement versus time shows the displacement Displacement ni apa? Displacement ni nilai Y. Displacement ini adalah displacement of the particle from the equilibrium position. So kita dah kata dah, dalam wave the particle vibrate with a simple harmonic motion. Jadi Y adalah nilai displacement from the equilibrium position of the particle as a function of time. So ini nilai Y versus T, time lah. Okay, so maksudnya graf ini akan beri kita berapa nilai displacement Y pada masa berapa saat. So dia memberitahu kita kedudukan nilai Y daripada equilibrium position, kedudukan partikel itu daripada equilibrium position pada masa-masa tertentu. Dia kata lagi, for a specific distance x. Okey, kenapa? Apa maksud for a specific distance x? Yang dimaksudkan dengan specific distance x ini, kalau kita tengok case wave pada tali sebagai contohnya. Okey, so yang bawah ni case pada tali lah, okey. Kita nak equation itu describe partikel yang mana. Tengok pada gambar ni dia ada banyak partikel. Adakah kita nak Y versus T graph pada X sama dengan kosong ke? Sebagai contohnya. Ataupun pada nilai position, coordinate ataupun distance X sama dengan 0.25 lambda ke? Ataupun kita tengok boleh juga kita dapat X sama dengan lambda. So setiap ini adalah nilai X. Dan kita boleh keluarkan equation Y versus T kalau kita tahu specific value of X. So ini bila kita bincang tentang graph Y versus T, maksudnya nilai X kita kena tahu. Okay, mari kita tengok equation of wave. Y is equals to A sin omega T minus Kx. So kita bagi contoh lah minus Kx. Minus sign merujuk bahawa graf ataupun partikel ini ataupun wave ini bergerak ke arah kanan. Tu kita kena ingat. So dalam graf ini pun masih lagi general equation. Kalau soalan dia akan bagi awak nilai amplitude berapa, omega apa, wave number K, dia akan bagi tahu juga. So untuk perbincangan konsep ini saya cuma bincangkan dari segi general equation saja. Nanti kita akan tengok lebih spesifik lagi pada example yang seterusnya. Jadi untuk kita buat graph Y versus T, kita kena tahu nilai X apa for a specific distance X. So X tu saya dah warnakan dengan warna merah. Okay, so mari kita bincangkan graph Y versus T pada X sama dengan kosong. Dia kata at X is equals to 0. Maksudnya, bila kita kata at X is equals to 0, partikel yang kita nak rujuk adalah partikel yang berada pada origin. Yang ini X sama dengan kosong. Kalau kita gantikan nilai X sama dengan kosong di dalam equation Y is equals to A sin omega T, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat equation Y versus T lah. Okay, kerana nilai X sudah pun kita gantikan. X is equals to 0, K multiplied by 0 is 0. Therefore, our function become Y is equals to A sin omega T. Okay, jadi kita dah tahulah sebenarnya macam manakah kita nak sketch graph A sin omega T. Yang ini graph yang kita nak tengok ni kejap lagi. Okay.
apa yang kita boleh dapat daripada graf A sin omega t? Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana kita nak sketch graf A sin omega t? Dalam kes ini, amat mudah. Kerana ini adalah function sin. Okey, tak ada masalah. Jadi dalam kes ini, y-axis kita adalah y. Unit mesti letak. Okey, apa unit y? Saya dalam perbincangan ini saya tak letaklah sebab kita tak spesifikkan unit dia. Saya cuma letak y versus t, tetapi pelajar semua kena ingat apabila sketch graph, unit kena letak. Dan since kita punya function ini adalah function sin, maka kita lukiskan bentuk sin pada graf kita. Dan kita dah tahu bentuk sin macam mana. Bentuk sin Lx is equal to 0, dia kosong. Dan grafnya menunjuk arah positif ya. Okey, saya cuba lukiskan bentuk sin. Naik. Dan turun. Okey, so ini lebih kurang bentuk sin. Saya rasa pelajar semua bila lukiskan kembali dalam nota, boleh lukiskan dengan lukisan yang lebih cantik daripada lukisan saya. Bila kita nak sketch, kita kena label lah. Antara benda yang kita label adalah kita kena label amplitude. Amplitude adalah maximum displacement y from the equilibrium position. So itu adalah maximum amplitude of the particle. Okay, dan juga kita labelkan juga pada graf kita bahagian negative amplitude. Nilai 0 pada graf jangan lupa kita labelkan. Dan di sini kita kena ingat satu complete oscillation pada graf adalah apabila graf itu mula daripada origin, bergerak pada positif, patah balik pada origin, bergerak pada negative region dan akhirnya kembali kepada origin. Yang itu yang kita panggil sebagai one complete oscillation. Dan the time taken, pasal x-axis kita adalah time. The time taken to complete one oscillation is period. Okay, so untuk graf wave ini, dia ada satu isu dia, iaitu graf ni boleh kita lukis masa tu tak semestinya tamat pada t saja, period saja. Kadang-kala bila soalan sketch, okay, kalau soalan tu soalan sketch graph, kadang-kala dia akan bagi range. Okay, untuk apa yang saya lukis kat ini, range time itu daripada kosong sehinggalah period. Okey, dia boleh bagi range yang lebih besar daripada ini. Kalau lebih lagi besar, kita kena lukis lagi bentuk itu lebih sedikit. So, kalau itu period, separuh daripada period adalah T/2 lah. Dekat sini T/2. Jadi, pelajar semua kena tahulah. Kalau dia nak range yang berbeza, tambah lagi lah. Contohnya 1.5T kena tambah lagi separuh lagi nilai T. Okey. So, itu dari segi sketch graph lah. Okay, so maksudnya bila kita nak sketch graph y versus t, kita kena substitute dulu nilai x. Okay, tapi katakanlah kita dah dapat graph. Soalan bagi graph. Apa dia kuantiti yang boleh kita interpret direct terus daripada graph ini? Yang pertama sekali adalah nilai amplitude. Okay, from the graph. Okay, kita boleh dapat yang pertama nilai amplitude. Dan awak kita tengok, ini graf y versus t. Jadi pada x-axisnya, kita boleh baca period. Period t. Yang ini time for the particle to complete one oscillation. Jadi itu benda yang kita boleh interpret directly daripada graf ini. Cumanya, daripada graf ini, since kita dah cari period, maka bolehlah kita cari benda-benda yang lain. Antaranya adalah angular frequency.
Apa dia angular frequency? Omega. Omega apa rumusnya? 2 pi over T. Boleh jugalah daripada graf. Dia bagi graf, kita boleh cari angular frequency. Pasal apa? Kita dah baca period daripada graf, kita boleh kira angular frequency. Bolehlah juga kita kira. Antara kuantiti lain yang boleh kita kira adalah period, frequency sendiri, F. Pasal frekuensi sama dengan 1 over T. So, apa-apa kuantiti yang berkaitan dengan frekuensi kita boleh kirakan. Okey. Itu adalah benda yang kita boleh interpret daripada graf Y versus T. Itu sekiranya bentuk, kalau daripada Y is equal to A sin omega T minus Kx, bentuk graf X. Apabila X sama dengan kosong. Macam saya cakap, graf Y versus T, dia tunjukkan Y as a function of time for a specific distance X. So, nilai X dia bagi tahu. Nak cakapnya, nilai X ini boleh dibagi tahu dengan nilai yang lain. Tidak semestinya X sama dengan kosong. Bagaimana kalau dia suruh kita sketch graf Y is equal to A sin omega T apabila X sama dengan 0.25 wavelength ataupun lambda. Okey, so apa yang jadi? Kita tengok. Okey, function asal Y is equals to, saya tulis balik function asal ya. A sin omega T minus K X. Nilai X adalah 0.25 lambda. Jadi kita masukkan 0.25 lambda ke dalam function ini. Kita akan dapat Y is equals to A sin omega T. Okey, ingat X sama dengan 0.25 lambda. Okey, dan kita juga tahu bahawa wave number is defined as 2 pi over wavelength. Itu definition wave number. Jadi kita masukkan juga dalam kita punya function ini 2 pi over wavelength. Okey, sebab apa? Sebab nilai X itu dibagi dalam sebutan wavelength. Kalau dalam exam, kadang-kadang dia bagi je nilai X. Ataupun kalau dalam permasalahan biasa, nilai X tu dia bagi saja berapa meter ataupun berapa sentimeter. Kita gantikan saja macam biasa, darabkan saja dengan K macam biasa. Cumanya saya terpaksa gantikan K sama dengan 2 pi over lambda dalam permasalahan ini. Kerana ianya lebih general equation, kita tak gantikan nilai wavelength. Okay, so kita nak cancel nilai wavelength tu nanti. Okay, so jangan rasa khawatir sebab nak kena ganti-ganti banyak benda unknown dalam function ini. Nanti dalam example nanti awak akan tengok dia yang lebih mudah. Okay, so 2 pi over wavelength times 0.25 wavelength. Okay. Jadi di situ kita boleh simplify ni sekejap. Saya cantikkan sikit. Okay, wavelength dah boleh cancel. Potong wavelength. 2 kali 0.25. 2 kali 0.25 adalah 0.5 2 kali 0.25 adalah 0.5. Okey, menjadikan equation kita ni nanti akan jadi Y is equals to, okey, A sin omega T minus 0.5 pi, 0.5 pi 0.5 pi sama dengan pi over 2 lah. Okay. So inilah dia function yang kita nak sketch. Setelah kita menggantikan nilai X sama dengan 0.25 lambda.
barulah kita dapat function yang kita nak sketch. Ni the function yang kita nak sketch. Jadi macam mana kita nak lukis function ini? So saya dah pun sebenarnya explain. Kaedah dia hampir sama dengan kita sketch function simple harmonic motion yang ada phase angle. Cuma dalam kes ini minus pi over 2 tu bukanlah phase angle. Ianya adalah hasil daripada kita gantikan nilai wave number tu. Okey, tapi kaedahnya sama. Okey, jadi yang pertama sekali kita tengok, kita dah lukis axis, y axis, x axis. Okey, kita tengok function apa pada equation ni. Function dia adalah sine. Jadi kita pun tanpa berfikir panjang, kita terus lukis bentuk sine. Okey, tapi kita jangan nak label axis apa semua dulu. Kerana kita tengok kat sini dia ada minus pi over 2. Minus pi over 2 ni maksudnya suku daripada graf ini. Okey, kalau 2 pi 1 complete oscillation, separuh pi separuh oscillation. Okey. 2 pi 1 complete oscillation. Pi adalah separuh daripada oscillation ni, separuh daripada graf ni. Pi over 2 adalah suku daripada graf ini. So, y is equal to a sin omega t minus pi over 2. So, maksudnya kita kena anjakkan axis kita ke belakang. Minus kita kena anjakkan axis kita ke belakang. Ini sketch graph. Kita jangan keliru minus sign tu dengan arah wave. Minus sign menunjukkan arah wave ke kanan. Tapi teknik kita untuk sketch graph, bila kita nampak minus sign, kita anjakkan axis itu ke belakang sebanyak pi over 2. Jadi pi over 2 tu suku daripada kita punya complete oscillation. Jadi itulah dia bentuk graf yang kita nak lukis ni. Okey. So graf dia adalah graf y versus t. Apabila kita sketchkan graf, jangan kita lupa label axis. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, 0 jangan lupa. Labelkan amplitude. Ini negative amplitude. Untuk amplitude kat atas ni kita buat garis putus-putus. Okey. Dan akhir sekali kita labelkan period. Okey, period is 1 complete oscillation. So maksudnya daripada ni bawah naik atas tak complete lagi. Naik atas ni masih lagi belum complete, dia kena patah balik tempat yang dia mula. Maksudnya 1 complete oscillation kita kat sinilah dia. Okey. Kat sini. Okey, itu period t. Okey, t over 2 kat sini. Okey. Ini kalau kita lukiskan graf yang mana range time dia adalah daripada 0 dengan period. Dia boleh minta lukiskan range yang berbeza. Kita kena bagi tumpuan. Kalau soalan wave ni kadang-kadang dia bagi range yang lain daripada satu period. Okey, dari segi information yang nak kena dapat daripada graf ini tetap juga sama. Antaranya adalah amplitude dan juga period. Okey, so itu sahaja perbincangan secara konseptual, secara general, graf y versus t. Graph displacement y versus time t for a specific distance x. Sekian. Assalamualaikum.